Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Latif bin Ahmad, yang dihormati rakan-rakan dan sahabat seperjuangan semua dalam kelas seminar komunikasi antara budaya. Pada hari ini dan pada kali ini saya Raja Hashimah binti Raja Bonsu bersama rakan kumpulan saya iaitu saudari Nur Hazwani binti Abdul Samad akan membentangkan kajian pilihan kami iaitu komunikasi antara budaya dalam konteks pendidikan. Okey. Tajuk artikel kami adalah Socio-Cultural Adaptation, Academic Adaptation and Satisfaction of Higher Degree Research Students in Australia. So dalam bahasa Melayu, tajuk kajian ini adalah adaptasi sosio-budaya, adaptasi akademik dan kepuasan di kalangan para pelajar antarabangsa peringkat tertinggi. So artikel ini telah ditulis oleh pengkaji iaitu Bah Ho Hua Yu dan Evan Wright daripada The Education University of Hong Kong dan telah diterbitkan pada tahun 2016. So pada kali ini kami akan membincangkan artikel ini terutama dalam konteks pengenalan artikel, kemudian diikuti oleh objektif dan persoalan kajian. Seterusnya, kami juga akan menceritakan metodologi kajian, hasil kajian dan akhir sekali perbincangan dan juga cadangan kajian. Okey, sedikit pengenalan artikel. Okey, sebelum itu kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan adaptasi. Adaptasi adalah satu proses penyesuaian di dalam situasi ataupun persekitaran baru. So menurut artikel ini, berdasarkan laporan UNESCO tahun 2014, didapati pada tahun 2000 terdapat peningkatan sebanyak 2 kali ganda bilangan pelajar yang menyambung pengajian di luar negara. Manakala Australia merupakan antara negara popular yang menjadi pilihan para pelajar untuk menyambung pelajaran, dan Australia merupakan dalam senarai pilihan negara pilihan untuk para pelajar menyambung pengajian. Australia berada di kedudukan keempat mengikut laporan UNESCO tahun 2014. Antara faktor yang menyumbang kepada minat para pelajar untuk menyambung pengajian di luar negara adalah pertamanya kerana kursus yang dikehendaki oleh pelajar itu tidak ditawarkan di negara asal. So mereka memilih negara luar yang menawarkan kursus tersebutlah. Okey, selain itu para pelajar ingin mengambil peluang untuk mempelajari bahasa serta budaya negara luar. Okey, seterusnya pelajar antarabangsa dikatakan terdiri daripada kumpulan yang mempunyai pelbagai identiti dan latar belakang budaya yang berbeza. So sebilangan besar menghadapi cabaran dalam proses adaptasi dengan persekitaran baru. Okey, seterusnya adalah sorotan literature. Mustafa Rahman dan Muhammad Yunus menyatakan terdapat 4 masalah utama dalam adaptasi budaya di kalangan pelajar antarabangsa. Antaranya adalah persekitaran, sosio-budaya, akademik dan psikologikal. Selain itu, Wang dan Zhao tahun 2014 menyatakan adaptasi sosio-budaya di kalangan pelajar peringkat tinggi memberi kesan kepada akademik dan kesihatan psikologi. Seterusnya, Guilfoyle tahun 2006 menyatakan kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggeris merupakan halangan utama dalam penyesuaian akademik di Australia. So,
Lu et al. 2012 juga menyebut perkara yang sama berkaitan penguasaan bahasa ni, di mana para pelajar mengelak untuk berkomunikasi dengan penyelia kerana kurang keyakinan dalam menggunakan bahasa Inggeris. Seterusnya, dalam laporan UNESCO 2013, wujud juga diskriminasi dan prejudis di kalangan pelajar antarabangsa, terutamanya pelajar dari India. Okey, seterusnya objektif kajian. Okey, pengkaji melakukan kajian ini bagi mengkaji cabaran adaptasi akademik dan juga sosio-budaya di kalangan pelajar antarabangsa peringkat PhD. So, pengkaji ingin melihat apakah cabaran-cabaran yang ada di kalangan pelajar antarabangsa yang di level di peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya bidang pengajian pelajar di peringkat bidang pengajian yang lebih tinggi. Apakah cabaran akademik dan apakah cabaran adaptasi sosio-budaya di kalangan mereka. Okey, seterusnya dalam kajian ini pengkaji telah menyenaraikan 3 persoalan kajian. Pertama, pengkaji ingin melihat apakah cabaran utama dalam adaptasi akademik di kalangan pelajar antarabangsa. Seterusnya, pengkaji juga ingin melihat apakah cabaran utama dalam adaptasi sosio-budaya di kalangan pelajar antarabangsa. Dan akhir sekali, pengkaji ingin melihat bagaimana adaptasi akademik dan adaptasi sosio-budaya mempengaruhi kepuasan pelajar antarabangsa. Okey, berkaitan metodologi kajian, pengkaji telah memilih kaedah kajian kualitatif, iaitu menggunakan temu bual mendalam dan juga penulisan diary. Informan pula dipilih di kalangan pelajar peringkat PhD dari Universiti New South Wales, Sydney, dan bilangan informan adalah seramai 6 orang pelajar yang terdiri daripada setiap satu negara itu satu wakil, Mexico, Malaysia, United Kingdom, Jerman, dan 2 orang daripada negara China. Okey, seterusnya kita melihat kepada hasil kajian. So, daripada objektif tadi, dia nak melihat cabaran adaptasi akademik dan cabaran adaptasi sosio-budaya. So, kita lihat dulu apakah cabaran adaptasi akademik. Okey, daripada kajian tersebut, didapati 6 masalah ataupun cabaran adaptasi yang ditemui oleh pengkaji. Pertama adalah isu kaki tangan yang menguruskan hal ehwal pelajar. Mengikut berdasarkan temu bual yang dibuat oleh 6 orang pelajar tersebut, mereka menyatakan kepentingan kaki tangan yang menguruskan hal ehwal pelajar, di mana di awal mereka mendaftar, mereka perlu mendapatkan sebanyak mungkin maklumat berkaitan contohnya prosedur penggunaan library, macam mana cara nak menggunakan mesin cetak. Jadi mereka mengatakan sekiranya tiada pegawai untuk dirujuk, itu merupakan salah satu masalah lah untuk mereka, untuk mereka beradaptasi dengan situasi di universiti. Okey, seterusnya adalah mereka juga menyatakan di universiti tersebut untuk para pelajar peringkat PhD yang menjalankan kajian ini tidak disediakan ruang khas ataupun mungkin bilik khas kepada mereka untuk menjalankan kajian. So, apabila tidak disediakan ruang khas kepada mereka, ia mendorong kepada kita panggil isolasi lah. So, mereka memilih untuk menjalankan kajian mereka di library, dan ada juga sebahagiannya memilih untuk buat di rumah sahaja, tidak pergi ke universiti. So, itu adalah salah satu faktor yang menghalang proses adaptasi di kalangan pelajar berkenaan.
So seterusnya pelajar informan ini juga ada menyatakan kemahiran pensyarah iaitu penggunaan bahasa dan kemahiran mengajar merupakan salah satu faktor ataupun cabaran dalam adaptasi berkaitan akademik. Sebagai contoh, salah seorang pelajar mengatakan pada awal minggu pertama mereka memasuki kelas, tetapi pensyarah hanya bercakap dalam masa 40 minit tanpa menggunakan slide dengan slang bahasa di bahasa Australia. Mereka tidak pelajar ini mengatakan dia tidak dapat digest maklumat yang disampaikan oleh pensyarah tersebut kerana mungkin disebabkan faktor bahasa lah. Okey, seterusnya gaya pembelajaran, perbincangan dalam kelas dan presentation. Ini pun gaya pembelajaran dalam kelas juga merupakan salah satu cabaran adaptasi di kalangan pelajar lah. Mungkin di negara asal mereka tidak biasa dengan kaedah perbincangan dalam kelas ataupun presentation. So ini juga merupakan satu cabaran kepada mereka. Seterusnya, para informan ni ada juga menyatakan kepentingan pusat sokongan pembelajaran iaitu sokongan daripada kaunselor, kerana mereka menyatakan apabila mereka berhadapan dengan masalah, mereka akan menghubungi kaunselor atau berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan bantuan. So di universiti ini memang adalah disediakan kaunselor untuk mereka berjumpa sekiranya mereka berhadapan dengan masalah. Okey. Seterusnya, akhir sekali dalam akademik ini adalah yang juga ditekankan oleh informan ini adalah hubungan pelajar dengan supervisor. Dikatakan timbul isu dengan supervisor di mana supervisor ini sering sibuk dan juga tidak memberikan arahan yang jelas kepada para pelajar. Situasi ini timbul contoh macam bila pelajar nak jumpa tetapi supervisor tidak mempunyai masa untuk para pelajar. Kemudian dalam penyeliaan kajian mungkin arahan-arahan yang tidak jelas yang menimbulkan masalah komunikasi antara supervisor dan juga para pelajar. Okey. Seterusnya kita akan melihat hasil kajian iaitu dalam melihat cabaran adaptasi sosio budaya. Okey, para informan mengatakan terdapat batasan pergaulan dengan pelajar tempatan. Dikatakan mereka agak sukar untuk bergaul dengan pelajar tempatan mungkin disebabkan faktor budaya negara masing-masing. Okey, mungkin di Australia rakyat mereka bersifat individualistik, manakala mungkin di Malaysia mereka lebih bersifat kolektiviti, masyarakat yang lebih ni kan. So dikatakan mereka sukar untuk bergaul walaupun mereka berpandangan walaupun di Australia tu ramai pelbagai etnik ataupun ni daripada pelajar-pelajar yang berbeza-beza, tetapi mereka juga menghadapi kesukaran untuk bergaul dengan pelajar tempatan. Seterusnya, hubungan komuniti pelajar antarabangsa masih tidak kuat. So nature pelajar PhD ni mereka mempunyai tajuk kajian yang berbeza-beza. Okey, tidak sama macam pelajar degree, mereka belajar subjek yang sama. So, tendensi untuk berjumpa, mengadakan perbincangan tu adalah tinggi kalau di kalangan pelajar degree. Tetapi untuk pelajar PhD, mereka menjalankan kajian dengan tajuk yang berbeza-beza, jadi mereka kurang berkomunikasi. So, itu kurangnya komunikasi menyumbang kepada masalah untuk beradaptasi dengan persekitaran dalam sosio budaya lah. Okey. Tetapi ada juga mengatakan mereka tidak menghadapi masalah tersebut kerana mungkin mereka
di Australia mereka mungkin sudah mempunyai saudara mara ataupun sahabat sebelum mereka tiba di Australia, jadi mereka dah ada networking. So ada juga yang mengatakan mereka memilih untuk pergi ke gereja ataupun tempat sembahyang untuk mencari networking atau berjumpa dengan kawan baru di sana. Okey, seterusnya cabaran adaptasi sosio budaya adalah kemahiran bahasa Inggeris menghadkan komunikasi. Diakui oleh informan ini, kemahiran bahasa Inggeris adalah penting kerana di Australia memang menggunakan bahasa Inggeris. So sekiranya mereka dari negara yang bahasa Inggeris bukan bahasa utama, mereka menghadapi cabaran lah untuk berkomunikasi. Okey, seterusnya adalah yuran pengajian dan perbelanjaan harian yang tinggi menyebabkan ada sebilangan daripada informan ini mengatakan mereka terpaksa bekerja secara part time untuk menampung perbelanjaan mereka, tetapi akibat kekangan masa apa semua dan ada yang terpaksa berhentilah. Tetapi faktor ini juga memberi tekanan kepada mereka lah. Okey, seterusnya para pelajar ini juga mengalami masalah kesunyian dan akibat mereka suka bergaul dengan masyarakat setempat, mereka mengalami masalah kesunyian dan tekanan. Seterusnya mereka bagi menghilangkan kesunyian tersebut, mereka mencari sokongan seperti yang saya bagi tahu tadi kan. Mereka pergi ke rumah ibadat ataupun menggunakan media sosial untuk berhubung dengan keluarga di negara asal mereka bagi menghilangkan kesunyian. Okey, kita sudah sampai di perbincangan. Okey, berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahawa faktor bukan akademik sebenarnya lebih mempengaruhi kepuasan pelajar berbanding faktor akademik. Faktor bukan akademik tu seperti yang telah dibincangkan tadi, walaupun kita kata cabaran adaptasi dalam akademik, tetapi dia bukan so-called akademik yang macam berkaitan dengan research atau pembelajaran diorang, tetapi isu-isu praktikal yang menyokong pembelajaran ataupun akademik mereka itu sebenarnya lebih mempengaruhi kepuasan mereka. Okey, seterusnya isu-isu praktikal yang seperti yang disebut sebelum ini dalam hasil kajian, sekiranya tidak diatasi akan boleh menyebabkan anxiety, kekecewaan, tekanan, dan ini semua akan mempengaruhi kesihatan para pelajar. Kajian ini juga mencadangkan universiti perlu lebih proaktif dalam menawarkan bentuk sokongan seperti perkhidmatan kaunseling kepada pelajar antarabangsa yang menghadapi masalah. Seterusnya, kajian ini juga mencadangkan penambahbaikan polisi universiti bagi tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengalaman hidup pelajar. Antaranya adalah dalam konteks pengurusan institusi di mana universiti boleh memberi sokongan dalam bentuk sokongan bahasa dan juga hal ehwal pentadbiran. Selain itu, pembinaan komuniti pelajar yang lebih baik melalui interaksi adalah salah satu kaedah untuk menghadapi masalah yang timbul akibat adaptasi ini. So, selain itu, promosi amalan baik dalam hubungan pelajar dan dengan penyelia juga ditekankan dalam kajian ini, iaitu di mana untuk menambah baik hubungan pelajar dengan penyelia. So, akhir sekali kajian ini mencadangkan untuk kajian seterusnya, pengkaji mencadangkan kajian ini dibuat dengan sampel yang lebih besar
dan merentasi pelbagai institusi. Okey, memandangkan dekat Australia banyak universiti-universiti, so kajian ini boleh dibuat di pelbagai universiti untuk melihat dalam konteks yang lebih luas. So itu sahaja perbentangan kajian kami. Diharap perbentangan ini dapat memberi manfaat dan ilmu baru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.